Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Arana Sufina binti Arduan. Saya berumur 11 tahun. Saya merupakan murid dari SK Bumiputra, Sekolah Amanah Malaysia. Kod sekolah saya ialah YBE 1401. Hobi saya ialah membaca buku dan memasak. Cita-cita saya pula ialah ingin menjadi seorang guru. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak anda semua untuk bersama saya berbicara mengenai sebuah buku yang bertajuk Isaac Newton dan Hukum Gerakan. Penulis buku ini ialah Andrea Giannopoulos. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Adilah Ahmad dan diterbitkan oleh Institut Terjemahan Negara Malaysia pada tahun 2011. Buku ini juga ialah terjemahan yang sah daripada buku Graphic Inventions and Discoveries Isaac Newton and the Laws of Motion terbitan Capstan Press. Buku ini mengandungi 4 bab dan mempunyai 31 muka surat. Saya meminjam buku ini di Perpustakaan SK Bumiputra. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup secara ringkas Isaac Newton bermula dari umur 11 tahun hinggalah menjadi seorang saintis yang hebat. Di dalam bab pertama, diceritakan secara ringkas zaman kanak-kanak dan remaja Isaac Newton. Beliau seorang yang suka membaca dan membuat uji kaji. Rasa ingin tahu beliau sangat tinggi. Ketika berumur 11 tahun, beliau sudah berjaya mencipta model sebuah mesin pengisar. Hebat kan? Pada usia yang muda, beliau telah berjaya mereka cipta. Sewaktu berada di sekolah menengah pula, beliau mula berjinak-jinak dengan serbuk kimia, cecair dan hablo. Banyak eksperimen yang telah beliau lakukan. Di dalam bab kedua, beliau melanjutkan pengajian di College Trinity di Cambridge. Beliau seorang yang sangat rajin dan komited dalam pelajaran sehingga selalu terlupa untuk makan dan tidur beberapa jam saja sehari. Namun begitu, wabak besar telah melanda Cambridge sehinggakan College Trinity terpaksa ditutup selama 2 tahun. Beliau terpaksa balik ke ladang keluarganya di Woodstock. Di situ, beliau banyak menghabiskan masa dengan berfikir tentang kejadian alam sekitar dan mencipta rumus matematik bagi menjelaskannya. Setelah 20 tahun, barulah beliau berjaya menemui penyelesaian yang lengkap. 20 tahun, hebat kan? Memang beliau seorang yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Akhirnya, beliau telah berjaya menjadi profesor di College Trinity dan merupakan salah seorang ahli persatuan diraja. Beliau sangat kerap berjumpa dengan ahli-ahli sains yang lain untuk berbincang tentang sains. Di dalam bab ketiga pula, beliau telah menjelaskan 3 hukum gerakan. Setiap hukum gerakan dijelaskan dengan ilustrasi yang jelas. Setiap hukum gerakan tersebut dikaitkan dengan pemerhatian beliau di lapangan terhadap perkara yang berlaku secara semula jadi. Beliau juga membuat kajian di dalam makmarnya untuk mencari penyelesaian yang konkret. Menariknya dalam bab ini, saya menghabiskan banyak masa untuk membacanya. Saya membaca berulang kali untuk memahami setiap hukum gerakan tersebut. Hal ini kerana setiap hukum gerakan tersebut berkait rapat. Mujurlah, ilustrasi dapat membantu saya untuk memahami penjelasannya. Dalam bab yang terakhir, beliau menceritakan tentang semua gerakan yang disebabkan oleh daya graviti. Beliau juga menerangkan kaitan graviti terhadap fenomena air pasang dan surut. Antara pengajaran yang kita perolehi daripada buku ini ialah jangan terlalu mudah berputus asa. Isaac Newton memerlukan masa selama 20 tahun untuk menyelesaikan permasalahan. Selain itu, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Dengan ilmu yang ada, kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Perkara yang menarik tentang buku ini ialah secara fizikalnya buku ini dicetak berwarna untuk setiap muka surat. Ilustrasi juga sangat jelas dan mudah difahami serta sesuai dengan dialog. Memandangkan buku ini melibatkan tentang ilmu sains,
Ilustrasi memainkan peranan yang sangat penting untuk membolehkan pembaca memahami perkara yang cuba disampaikan oleh penulis. Secara keseluruhannya, Isaac Newton merupakan salah seorang saintis yang terhebat. Hasil kajiannya banyak dijadikan sumber rujukan oleh para cendekiawan masa kini, terutamanya dalam bidang sains dan matematik. Nama beliau juga telah diabadikan bersempena dengan satu ukuran saintifik, iaitu Newton yang digunakan untuk mengukur daya. Sebelum mengundur diri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Dengarkan. Jari terluka terkena kaca, cari perca tidak ketemu. Marilah kita amalkan membaca. Membaca itu jambatan ilmu. Sekian, terima kasih.